Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azlan. Alhamdulillah, syukur kita dah makan, dah belajar banyak dah, dan kita nak cuti panjang pula ni. Nak cuti 4 hari kan. Jadi hari ni kita awalkan kelas supaya kita boleh cover sirah Nabi SAW. Nanti 4 hari ni boleh ingat balik apa yang kita dah belajar. Dah berapa episod dah? Ingat tak dah berapa episod? 8. Hari ni yang ke-8. Ya, okey, masya-Allah. Semua follow through. Jadi hari ni kita cerita pada minggu lepas Nabi SAW, umur Nabi daripada umur 8 hinggalah umur 15. Nabi jadi pengembala kambing, Nabi travel pergi Syam. Lepas tu kita juga cerita Nabi bermain dengan kawan-kawan dia kan. Ada permainan-permainan yang kena buka kain, tapi Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak main permainan yang membuka aurat, yang memalukan kan. Jadi hari ni kita nak cerita Nabi SAW, umur Nabi dah 15 tahun. 15 tahun tingkatan berapa? Tingkatan 3. Kalau hari ni orang 15 tahun, dia tingkatan 3, dia pergi sekolah menengah. So waktu ni umur Nabi Muhammad SAW dah lebih kurang 15 tahun, umur tingkatan 3. So waktu tu Nabi sibuk mengembala kambing. Kita cerita Nabi belajar banyak benda jadi pengembala kambing. Tiba-tiba ada satu event berlaku. Satu peristiwa, satu kejadian yang berlaku. Tajuk besar dia adalah Perperangan Al-Fijar. Peperangan apa? Al-Fijar. Al-Fijar War. Al-Fijar tu maksud dia fujur, sesuatu yang buruk, derhaka, teruk. Tu fijar ataupun fujur. So apa yang berlaku? Dia ada satu businessman yang besar. Dia nak hantar barang dia pergi shopping mall yang sangat terkenal waktu tu dekat Mekah. Nama dia Pasar Uqadh. Pasar apa? Uqadh. Uqadh ni macam IOI City Mall. Mana lagi shopping mall yang besar? Lagi? IOI 1, IOI 2 lagi. KLCC lagi? TRX. Wow. Lagi? Mid Valley. McD boycott. So ada banyak kan shopping mall yang besar. So dekat Mekah dan kawasan sekitar Arab tu dia ada banyak shopping mall besar ni. So ada musim-musim dia akan ada macam pesta, orang akan hantar barang dan jual kat situ buat carnival. Pernah pergi carnival? Dia ada sale, dia ada diskaun kan. So ada seorang businessman hebat ni, dia tengah cari siapa yang boleh bawa barang dia pergi bawa ke shopping mall Uqadh ni. Pasar apa tadi? Uqadh ni. Siapa yang boleh bawa? So ada 2 orang datang. Seorang nama dia Urwah, seorang lagi nama dia Al-Barrad. Susah tak ingat nama dia? Urwah dengan Barrad. Tapi kita bagi nama A, B. So A dengan B ni dua-dua orang yang buat bisnes bawa barang syarikat pergi ke pasar. So dia pun pergi, selalunya dia ambil dengan Al-Barrad ni. So Al-Barrad ni beritahu dekat bos tu, ini harga saya ni. Tiba-tiba Urwah fikir, ni kalau aku offer murah sikit ni mesti aku dapat. So dia pun offer murah sikit daripada kawan tu, dan bos besar tu pilih apa? Pilih Urwah untuk bawa barang ni pergi ke pasar Uqadh. Apa jadi dekat Al-Barrad tu? Marah. Yes, dia marah. Dia tak puas hati. Dia kata, kenapa kau ambil projek aku? Ni projek aku, ni bisnes aku. Tapi Urwah kata, ya kita boleh bersaing. Kurangkan harga, bagi diskaun, bagi gift kan. Pernah tak pergi kedai, jual barang sama tapi kedai ni murah sikit? Ataupun macam kedai-kedai yang jual barang RM2 atau RM5. Ataupun dia kata, ada 2 kedai jual nasi goreng contohnya. Yang ni bagi tahu nasi goreng kampung kosong, yang ni dia kata nasi goreng kampung dapat free telur goreng. So kita akan beli yang mana? Yang dapat free telur goreng ni, sebab dia buat promotion. So Urwah ni dia buat promotion, dia dapatlah bisnes tu untuk bawa barang pergi ke pasar Uqadh. Tapi apa berlaku? Al-Barrad ni dia sakit hati. Dia bunuh Urwah tu. Oh my god. Dia bunuh siapa?
Urwah. So, satu lagi benda yang kita kena faham, orang Arab ni dia sangat kuat sifat kabilah. Kabilah ni apa? Dia sangat berkelompok-kelompok. Maksudnya dia, kalau dia little folks home Montessori, dia kalau ada kawan lain daripada tempat lain, dia tak boleh masuk. Dia gaduh, dia musuh. So kalau ada orang sini, contoh daripada sini nama dia Hussein, pergi kacau orang kat sana semua akan datang balik dan serang kita semua ni. Sebab dia pergaduhan kabilah. Dia walaupun satu orang bunuh satu orang lain, tapi dia akan jadi perang apa? Besar. Perang besar. So, Al-Barrat ni daripada Quraisy. Dia bukan daripada orang tertinggi Quraisy pun. Dia kat bawah-bawah tu. Tapi dia bunuh siapa? Orang daripada bani lain, kabilah lain, yang menyebabkan kabilah lain tu datang serang balik Quraisy. So apa berlaku? Kenapa dipanggil peperangan Fijar ataupun Fujar yang teruk? Sebab dia berbunuh dalam bulan yang diharamkan berperang. Dalam masyarakat Arab, dia ada bulan-bulan yang haram berperang dan dia bunuh dalam bulan yang haram berperang. Kemudian bila kabilah ni datang nak serang siapa? Nak serang balik siapa? Quraisy. Quraisy yang bunuh kan? Orang yang daripada Quraisy yang bunuh kan? Contohnya, orang daripada sekolah ni ada seorang ni pergi cubit kawan dekat sekolah lain, satu sekolah tu datang nak perang. Susah kan? Macam mana nak buat? So orang Quraisy tengok kabilah ni semua datang nak perang, diorang lari masuk ke dalam Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Yang mana kat situ boleh perang tak? Tak boleh. Masjidil Haram, haram berperang. Tak boleh bunuh, tak boleh apa, kita tak boleh bunuh binatang pun. Apa lagi bunuh manusia, tak boleh bawa senjata. Tempat tu tempat yang aman. Tapi apa berlaku? Dah lah langgar bulan haram tu sebab orang Quraisy tu pergi bunuh tu. Lepas tu yang ni pula serang pula tempat yang diharamkan berperang dalam bulan yang diharamkan berperang. So berlakulah perang. Hanya sebab dua orang, perang tu jadi perang yang besar, semua orang terlibat. Daripada yang tua-tua, pakcik-pakcik semua kena keluar bawa panah. Nak kena perang dengan orang yang serang. Tak cukup dengan tu, perang tu berjalan selama 4 tahun. Maknanya Hanya disebabkan isu dua orang ni, patutnya boleh selesai dua orang tak? Dia jadi isu kabilah. Kumpulan ni dengan kumpulan ni bergaduh sampai berapa lama? 4 tahun. Waktu perang ni mula, umur Nabi berapa? 15 tahun. So dalam cerita sirah Nabi diceritakan, Nabi tak suka join perang ni. Dahlah perang sebab benda yang sangat kecil. Tapi bila tanah haram diserang, dia ada rasa kita kena pertahankan. Sebab walaupun bunuh tu salah, tapi menyerang tanah haram jauh lebih besar salahnya. So pakcik-pakcik Nabi beritahu, kamu dah 15 tau. Kamu dah big boy, kamu kena join, tolong pakcik-pakcik dekat dalam perang. So Nabi Muhammad cerita, dia follow pergi, masa tu orang perang pakai apa? Senapang. Kereta kebal. Apa senjata dia? Memanah. Dia orang akan serang daripada jauh, dia akan panah masuk ke sini. Orang kat sini pula panah balik orang yang kat luar. So bila berlaku panah memanah ni, satu benda yang menarik tentang memanah ni, peluru dia boleh pakai banyak kali. Kalau tembak, boom, peluru tu boleh pakai lagi tak? Dia dah meletup dah kan? Tapi kalau panah, syuk, kita pegang, tak kena kat kita. Kita boleh pakai tak serang dia balik? Panah tu boleh pakai. Walaupun terkena kat orang, kita cabut, kita boleh pakai lagi tak? Boleh. So kerja Nabi waktu umur 15 tahun ni, pakcik dia bagi tahu, kamu kena join kena ikut kita pergi perang, dan bila jumpa anak panah, kutip, bagi dekat pakcik-pakcik dia, uncle-uncle dia untuk tembak balik. So Nabi Muhammad SAW masa tu umur 15 tahun, Nabi kerjanya kutip anak panah, kutip, kumpul, masuk dalam rak, bawa, dia orang pun ambil, tembak lagi. So ada satu lagi riwayat dalam sirah bagi tahu, sampai satu ketika Nabi dah besar. Berapa lama perang ni? 4 tahun. Kalau daripada umur 15 dah sampai umur berapa dah? 19. Dah 19 dah. So waktu tu Nabi juga disuruh memanah, perang sekali dengan
kena pandai serang juga, kena pandai attack juga. So Nabi SAW akan cerita dia terlibat dalam perang ni waktu dia muda dan dia tidak menyesal kerana peperangan itu adalah untuk mempertahankan apa? Tanah haram. Tanah haram nak mempertahankan. So lama ni perang sampai orang dah penat dah. Dia semua tanya, kita ni perang sebab apa dia sampai dah lupa dah. Kita perang sebab apa ni? Lepas tu dia fikir-fikir, kita boleh selesai sebab bila Mekah perang, mudah tak orang datang buat haji? Tak mudah tak orang datang buat bisnes? So apa akan berlaku pada duit? Kurang dah. Orang tak datang buat haji, dah kurang. Duit dah tak cukup. Orang datang buat bisnes, takut kena serang. Duit semua dah makin berkurang. So mereka bincang, macam mana kita nak stop perang ni? So mulalah ada orang-orang yang waras yang fikir sebenarnya tak elok kita berperang ni, rugi waktu kita ni, rugi bisnes, rugi masa. Nanti kita akan belajar, nanti dekat Madinah pun ada perang yang panjang sampai 40 tahun. Perang sampai orang tak tahu dah kenapa kita perang. Dan itu perang yang bermula hanya kerana unta dia masuk tempat dia makan rumput. So orang-orang yang berperang dengan benda-benda yang tak ada nilai, benda kecil-kecil kan. So kita patut tak gaduh benda-benda kecil. So benda-benda kecil kita sertakan, jangan bawa semua orang masuk sekali dalam pergaduhan tu. So dua orang bincang, okey macam ni lah. Quraisy akan bayar balik, dipanggil diat. Diat ni adalah duit pampasan, balasan untuk orang yang telah dibunuh. Contoh ada satu orang kena bunuh, dia perlu dibayar dengan nilai 100 ekor unta untuk dimaafkan pembunuhan tu. So Quraisy setuju, okey kita stop, kami akan bayar duit diat tadi tu, bayaran tebus balik orang yang telah dibunuh. So kemudian peperangan tu pun stop. Peperangan tu stop. Nabi Muhammad SAW, Nabi belajar daripada kecil bila terlibat dalam perang ni, waktu perang ni semua benda akan berubah. Kalau kita hari ni kat perang, kita tengok television, news akan cerita pasal perang, movie banyak pasal perang, lagu-lagu banyak pasal perang. Orang akan selalu bercakap tentang kepahlawanan, perang, budak-budak muda akan tengok ni senjata baru. So Nabi membesar melihat orang-orang waktu tu bercakap tentang perang. Nanti bila Nabi dah jadi orang besar, Nabi akan seboleh mungkin elakkan peperangan. Sebab Nabi tahu peperangan ni baik ke tak baik? Kalau tak ada reason, tak ada sebab, hanya sebab benda-benda yang kecil yang boleh diselesaikan cepat tapi berpanjangan, ia tidak baik. Sebab tu nanti dalam sirah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang apa lagi? Mu'tah. Semua tu adalah Nabi akan cari jalan supaya diminimumkan peperangan tu. Melainkan diorang nak serang, kita kena lawan. Kalau dia nak serang, kita kena lawan. So habis je peperangan ni, apa nama peperangan ni tadi? Al-Fijar. Peperangan Al-Fijar ni selang beberapa bulan Nabi dah umur 20 tahun. Dah berapa tahun? 20 tahun. So perang dah stop, orang dah kembali buat bisnes, orang dah kembali buat haji. Datang seorang lelaki daripada Yaman. Dipanggil dia Al-Zubaidi. Sebab dia datang daripada tempat ataupun kaum yang nama Az-Zubaid. So dia datang, orang bila datang bawa barang, dia datang ke Mekah, dia sambil bawa barang nak buat bisnes, dia akan buat haji. So dia pergi cari satu businessman yang kaya, nama dia Al-As ibn Wa'il. Siapa Al-As ibn Wa'il? Pernah dengar tak Amr ibn As? Amr ibn As yang akan buka Mesir. Ayah dia, Al-As ibn Wa'il, dia ni businessman, dia beli barang daripada siapa nama lelaki tadi ni? Daripada Yaman. Daripada Yaman ni. Az-Zubaidi, dia orang daripada kabilah Zubaid, datang bawa barang, dia cakap, okey As, saya bagi barang ni, harga jualan dia adalah RM100,000. Contohnya. Tapi dia kata duit nanti saya ambil selepas saya buat apa? Lepas buat haji. Sebab senang tak nak buat haji bawa RM100,000? Susah kan? So dia kata nanti lepas habis haji saya akan ambil payment. Sekarang awak ambil barang dulu, nanti balik saya ambil payment. So dia pun pergi buat haji kan. Macam mana buat haji? Labbaik Allahumma labbaik. Tapi time ni kita ingat tak dulu, dia
Oh, kita belum cerita lagi kat sini. Ingat tak? Nanti dia ada labbaik Allahumma labbaik yang Quraisy buat yang sebenarnya tak betul. Nanti Nabi SAW akan betulkan. So, dia orang buat haji walaupun Nabi belum diutus jadi Rasul, dia orang buat haji yang telah dimodify. Modify itu diubah suai. Dia orang reka-reka sendiri macam mana nak buat. Ikut suka hati dia orang. Dia orang tak pergi Arafah, dia orang suruh ada orang yang tawaf tak pakai apa-apa. Dia buat macam-macam. So habis je lelaki Yaman ni buat haji, dia pergi dekat siapa tadi? As ibn Wa'il, minta apa? Duit. Okey, saya dah buat haji, minta duit. As kata, oh, boleh tak datang esok? Esok? Okey, saya datang esok. Dia stay lagi 1 hari. Esok dia pergi jumpa lagi As ibn Wa'il. Dia cakap apa? Minta duit. As kata datang esok lagi. Pernah tak kita pinjam duit kat kawan? Kata bila nak bayar balik ni? Esok. Jom esok lagi. Esok lagi. So Zubair ni kata, mana payment aku? Aku nak balik Yaman ni. Dia kata, As bin Wa'il kata tak ada payment. Balik. Dia kata cakap esok. Tak ada payment, tak ada balik. Lepas tu dia kata, aku akan report dekat orang-orang ni. Report polis. Maksudnya tak ada polis kan? Aku akan report bagi minta balik duit aku. Dia kata, pergilah report. Aku orang besar kat sini. Tak ada siapa akan dengar kau report. Dia pergi jumpa orang ni. Semua orang tak nak tolong. Tak nak dengar. Sebab dia orang besar. As bin Wa'il ni orang besar. Dan orang Arab ada satu lagi masalah waktu tu. Kalau ada orang kaya atau kuat yang ada kuasa, dia tindas orang yang lemah. Contoh, lelaki Yaman ni ada protection tak dekat Mekah? Tak ada. Dia datang, bisnes kan? Kalau apa-apa jadi kat dia, ada orang boleh pertahankan dia? Tak ada. So, dia akan tindas. Bila berlaku penindasan, dia akan, tak ada orang yang akan dengar dia. Orang akan, siapa yang buat kamu? As. Tak apalah. Ikutlah kamu, kami tak boleh tolong. Dia akan cakap macam tu. Contohnya, nak bagi faham, ada orang yang pergi kerja dekat negara jauh jadi pembantu rumah. Orang Filipin, orang Indonesia, orang Sri Lanka, contohnya, kita baca kat news selalu, dia orang kerja dekat rumah, lepas tu kena pukul, kena seksa, dia pergi jumpa polis kata, saya tak percaya awak orang negara lain. Sebab dia nak sokong orang negara dia yang menyakiti orang tu. Sama macam ni, pergi ke Arab Quraisy tu, Arab Quraisy cakap apa? As bin Wa'il tu orang kita. Dia buat zalim, kita takkan lawan. So Zubaidi ni dia jadi sedih sangat. Dia tak tahu nak buat apa. Cuba bayangkan kita dah nak report ni, ada orang kacau kita, curi duit kita, nak pergi report kat mana? Kalau contoh polis tak nak dengar, nak cakap apa? Nak pergi mana? Dia tak boleh balik Yaman lagi, dia tak ada duit. So macam mana hari ni orang cerita dekat Facebook, orang cerita dekat Instagram, orang cerita dekat TikTok, buat video kan, saya kena tipu kan. Dia pun pergi dekat satu bukit yang dekat dengan Kaabah. Dia buat announcement. Wahai orang-orang Quraisy, aku datang ke tempat yang mulia ni. Di sisi Kaabah. Orang-orang yang mulia diberikan amanah menjaga Kaabah. Aku bagi barang, janji ambil duit nanti, tapi tak dapat. Dan tak ada siapa pun nak tolong aku. Apa punya orang macam ni? Macam itulah disebut. Dia ada syair dia panjang. So ada seorang ni dengar. Nama dia Zubair bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Zubair bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Yes, dia adalah pakcik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Zubair ni pergi jumpa dengan ada satu orang tua yang sangat berpengaruh. Tahu berpengaruh? Kalau dia cakap orang semua dengar. Dia powerful man. Kan? Contoh kat rumah kita siapa yang powerful? Ayah kan contohnya. Kalau ayah cakap, diam, duduk, semua macam. Kan? So powerful man. So nama dia, ada seorang ni, a very old man, sangat tua, tapi sangat berpengaruh. Nama dia Abdullah ibn Jud'an.
Abdullah ibn Jud'an. Tak apa, tak hafal nama ni tak apa. It's okay for the sake of story ni. Nanti kita akan cerita lagi sikit pasal Abdullah bin Jud'an lain kali, tapi ingat nama ni sebab dia special sikit. Yang lain-lain ni tak apa, Urwah, Al-Barrat ni semua tak apa. So Zubair pergi jumpa dengan Abdullah bin Jud'an, bagi tahu malunya kita macam ni. Macam mana kita ni orang-orang Arab Quraisy ni? Ada orang luar datang buat bisnes kena tipu, tak ada siapa pun yang tolong. This is not right. Kenapa kita terima orang susah, dizalimi, ditekan, tapi tak ada orang yang nak tolong. So Abdullah bin Jud'an ni fikir, apa yang kita boleh buat untuk tolong dia ni? So dia buat satu perkumpulan dekat rumah dia. Rumah dia mungkin rumah yang besar. Dia kumpul, yang datang semua orang tua ni, ketua-ketua kabilah, orang-orang tua. Tiba-tiba ada 2 orang budak muda. Seorang umur 20, seorang lagi umur 18. Yang umur 20 tu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umur 18 tu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 2 orang je orang muda datang. Lain semua orang tua. So dia orang buat perjanjian, dia kata mulai hari ni kita takkan biarkan mana-mana orang lemah disakiti, dizalimi, ditipu oleh orang-orang yang kuat. Walaupun orang kuat tu adalah geng kita sendiri. Walaupun dia sama-sama little folks Montessori dengan kita, kalau dia buat salah, kita akan betulkan. Kita akan lawan. Kita tidak akan diamkan. So, dia orang buat perjanjian. Nama perjanjian dia Hilf Al-Fudul. Hilf Al-Fudul. Dipanggil perjanjian yang sangat baik. Sebab apa? Dia perjanjian yang nak bantu orang yang dizalimi. Tak kira siapa pun yang zalimi. So dia orang buat apa? Dia orang masukkan tangan dalam perfume. Lepas tu dia akan sapu dekat kain dekat Kaabah. Tu cara dia orang buat perjanjian dulu. Sekarang kalau buat perjanjian kita buat apa? Tulis ataupun kita letak apa? Cap jari. Lagi apa lagi cara yang boleh buat? Kita chop. Lagi apa lagi? Dekat kain kat Kaabah tu. Dia sapu. So, semua orang yang masuk tangan dan sapu tu, orang yang sokong perjanjian tu. So, dia orang pergi jumpa. Siapa tadi yang bayar, tak nak bayar tu, ambil barang? As bin Wa'il ni pergi, ketuk pintu dia. Dung. As bin Wa'il pun buka. Hey, apa khabar kawan-kawan? Apa khabar? Dia kata, hari ni, kita bukan kawan. Kita dah buat perjanjian, kamu tak bayar lagi lelaki Yaman ini. Bayaran dia menjual barang-barang kepada kamu. Kamu kena bayar. So dia kata, kita kan geng. Kita kan sama-sama Quraisy. Kita kan sama-sama satu kumpulan. Kenapa saya dipaksa ni? Mulai hari ini, siapa pun yang dizalimi, kami akan lawan. Kami akan tegur. Kita tak boleh bagi orang-orang lemah dizalimi. So, As bin Wa'il pun bayar. Seronok tak lelaki Yaman ni? Dia happy sangat. Dia bawa balik bayaran dia. Dan dah banyak tahun ni. Dah 20 tahun, 30 tahun kat depan tu. Umur Nabi dah 50, nak dekat 60 dah. Nabi Muhammad SAW teringat perjanjian ni. Waktu ni umur Nabi berapa? 60 kan? Umur Nabi waktu perjanjian tu berapa? Waktu dia sign tu? 20. Nabi teringat, Nabi kata, dulu aku pernah join satu perjanjian. Nama dia Hilful Fudul. Dan kalau hari ini, dalam Islam, sekarang Nabi dah jadi Rasulullah dah, bawa Islam dah. Nabi kata, kalau aku dipanggil sekali lagi untuk satu perjanjian yang seperti itu, dia kata apa? Lebih aku suka daripada unta merah. Unta merah ni apa? Unta paling mahal. Unta tu paling mahal, susah untuk
Ya, unta yang reddish ni, warna merah ni, unta yang paling mahal. Ada. Kalau hari ni, tak payah susah fikir, kereta merah yang paling mahal. Apa kereta merah yang paling mahal? Ferrari. Ferrari, Mustang, Porsche, lagi? BMW, Tesla, Porsche, Cherry. Maksudnya sesuatu yang sangat mahal, Lamborghini, betul? Mercedes, betul? Tahu semua nama kereta. Okay. Semua kereta yang paling mahal yang kita boleh bayangkan ni, Nabi Muhammad kata, aku lagi suka perjanjian ni daripada kereta-kereta yang mewah ni. Sebab Nabi nak kata kita orang Islam akan sentiasa membantu orang yang zalimi. Contohnya kalau kita nampak satu masa nanti ada kawan-kawan kita baling batu dekat anjing. Anjing tu kan? Kita patut join baling juga ke? Kita kena buat apa? Tolong anjing tu. Kita kata tak boleh menzalimi anjing. Walaupun anjing tu kalau dia jilat najis kan. Tapi kita boleh zalimi dia tak? Tak boleh. Sama juga kalau ada khinzir. Boleh tak kita pakat-pakat baling selipar kat dia, baling kaca kat dia? Tak boleh. Kita haram makan daging khinzir, tapi kita boleh tak sakiti dia? Tak boleh. Itu binatang. Bagaimana pula kalau manusia? Contoh ada kawan-kawan kita ni, dia pergi kacau, bully orang yang bukan beragama Islam. Kita sebagai Muslim kena buat apa? Kita tolong orang yang tidak beragama Islam, walaupun agama dia berbeza, kita mesti tolong orang yang disakiti. Sebab kita orang Islam. Orang Islam sentiasa menegakkan keadilan. So macam itulah kita belajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so kita tambah sikit lagi cerita sebab kita ada masa. So Nabi SAW, nanti kita tengok kalau sempat lah. Hari ni ada acting tak? Buat acting class, jadi film school. Okay, kita tengok. Bila Nabi dah umur sekarang berapa tadi kita cakap? 20. So Nabi dah mula aktif dalam masyarakat dah. Nabi dah dikenali. Ada 2 orang je anak muda yang join perjanjian apa tadi? Al-Fudul. Perjanjian Hilful Fudul. Nanti Nabi mula berkembang. Ada seorang lagi business woman yang sangat kaya. Nama dia? Khadijah ni kalau dia hantar barang dia, tadi kan ada businessman hantar pergi pasar Ukaz kan? Yang tu kecil je. Khadijah kalau dia hantar barang dia pergi ke Syam, dia ada 700 unta. Banyak tak? 700 unta penuh dengan barang-barang yang pergi jual dekat Syam dan balik semula daripada Syam, pergi Yaman, balik semula daripada Yaman. So Nabi Muhammad SAW waktu tu kerja apa? Sekarang ni kerja apa? Pengembala. Nabi mengembala kambing. Nabi hidup dengan keluarga Abu Talib. Sampai satu hari Khadijah tengah duduk dengan adik dia. Nama adik dia? Hala binti Khuwailid. Nama tadi Khadijah binti Khuwailid. Adik dia nama Hala binti Khuwailid. So Hala ni dia ada bisnes kambing. Yang kerja dengan Hala jaga kambing tu nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Khadijah satu hari tengah minum petang. Minum petang apa dekat Arab? Dia orang minum apa? Kita pun tak tahu dia orang minum apa. Mungkin air. Something. So dia beritahu, saya ni dah banyak dah ambil orang bekerja jadi CEO. Tahu CEO? Orang yang menguruskan bisnes. Yang menguruskan Chief Executive Officer. Yang menguruskan bisnes. So Khadijah tak travel pergi Syam. Dia upah orang, lepas tu dia kata, okey, kita kongsi. Kalau untung, contoh kamu jual ni, kalau dapat untung 100,000, saya ambil 70,000,
kamu ambil 30,000. So nama dia mudharabah. Dia setuju, dia hantar. So selalunya CEO yang ada dekat Mekah tu, CEO tadi apa? Orang yang menguruskan bisnes, dia orang pergi meniaga kat Syam tapi selalu tipu. Dia jual 100,000 dapat, tapi 20,000 masuk poket dia. Balik beritahu kat Khadijah, mau dapat 80,000 je. Sebenarnya mana lagi 20,000? Dia curi. So Khadijah beritahu, saya selalu kena tipu ni. Orang-orang ni buat bisnes tapi selalu kena tipu. So dia beritahu dekat Hala. Hala tengah minum dengan Khadijah. Tiba-tiba Nabi Muhammad ni dia ada kawan dia bekerja sekali dengan Hala. Kawan tu datang waktu Hala tengah cakap dengan Khadijah, beritahu, "Puan, saya datang nak ambil gaji." Sebab dia kerja mengembala kambing, dapat gaji kan. So Hala bayar gaji. Hala kata, mana seorang lagi? Muhammad. Kawan tu beritahu, Muhammad dia segan, dia malu nak datang minta gaji. Dia suruh saya ambilkan. Saya kata okey. Lepas tu Hala pun, Khadijah, saya ada seorang pekerja nama dia Muhammad. Dia sangat jujur, tak pernah tipu. Kalau cakap sentiasa betul dan benar, dan dia tak pernah curi tulang. Tahu curi tulang? Bukan curi duit, curi tulang. Curi tulang tu macam buat macam dia buat kerja tak ada bukan. Macam dia tolong tu dia tak ada macam terus buat, tak ada rehat. Sikit lagi. Macam bayar kalau dia bekerja tu, kalau ada ramai orang tu dia tak ada tutup. Tak ada curi tulang ni macam ni. Dia patutnya buat kerja, tapi bila tak ada orang, dia tak buat kerja tu. Bila bos dia datang, dia curi, okey dia buat. So bila tak ada orang nampak, dia curi tulang tu, maksudnya dia tipu bos dia. Dia tipu, dia tak sungguh-sungguh dalam buat kerja. Tapi Hala bagi tahu, dia ni bagus. Sentiasa on time, sentiasa benar. So Khadijah pun, that's good. Lalu Khadijah pun offer dekat Nabi Muhammad, nak tak jadi business manager? Sekarang ni kerja apa ni? Membala kambing ni. Tiba-tiba dapat offer daripada syarikat paling besar di Mekah. Siapa tanda tangan kat syarikat tu? Offer letter tu? Khadijah. Nak tak jadi business manager? Gaji awak, sekarang awak dibayar berapa? RM3 1 jam. Saya bayar awak 30,000. Nak tak? Nak tak? Nak kan? So Nabi Muhammad pun terkejut. So bila kita jujur, kita tak tipu, Allah akan buka pintu rezeki dengan cara yang tak disangka-sangka. So Nabi Muhammad pergi mohon tak kerja tu? Tak. Tapi kerja tu datang mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Muhammad bincang Abu Talib. Abu Talib kata, "This is a good deal." So Nabi pun pergi bawa barang-barang Khadijah. So Khadijah ni kan first time dengan Nabi Muhammad, baru kenal, nampak macam first time, tak ada experience. So dihantar seorang assistant untuk teman Nabi Muhammad pergi dan balik. Nama dia Maisarah. Nama dia Maisarah. Nama dia siapa? Maisarah ni boy ke girl? Nama kita selalunya Maisarah girl kan? Girl kan selalunya nama kita. Tapi dalam cerita ni Maisarah tu boy. Maisarah tu boy, lelaki. Dia assistant. So dia kerja dia adalah dia ikut Nabi SAW, dia tolong dan dia buat laporan, buat report. Korang semua buat project report kan? Presentation report kan? So dia pun kerja dia buat report. Okay, hari ni Nabi jual berapa barang, berapa untung. So itu kerja dia. So dalam perjalanan dia pergi tu, sampai ke Syam, jauh tak? Jauh, berapa minggu nak kena jalan tu. Dan dia tengok, special lah. Siapa dia ni Muhammad ni? Special. Tak banyak cakap. Bila cakap hanya benda penting. Bila buat bisnes, sangat pandai. Bila dapat duit tak menipu. Semua bagi dekat
Khadijah dalam akaun tu tunjuk semua betul. Kan tadi dapat 100,000, 20,000 masuk mana? Kocek, yang ni Nabi bukan dapat 100,000. Dia pandai jual sampai dapat 200,000. Banyak tak? Sekali ganda. So balik tu, on the way balik tu, Nabi datang dan tunjukkan inilah keuntungan. Dan selalunya orang balik lambat sebab pergi ke Syam, diorang dah habis jual beli, pergi kelab malam, pergi minum arak, pergi berpesta-pesta. Tapi Nabi buat tak semua tu? Nabi habis bisnes, habis kerja, terus pack barang dan balik. So dia sampai lagi awal, dan bila dia sampai lagi awal, Khadijah tengok, tak pernah saya buat bisnes selama ni dapat untung sampai 2 kali ganda macam ni. So dia puji, ni sangat bagus ni. So dia bagi bonus, dia bagi dekat Nabi SAW. Dan Khadijah ni sebelum ni dia dah pernah kahwin 2 kali. Suami yang pertama, dia ada anak, nama dia Hind. Kemudian suami dia meninggal. Suami dia tu orang kaya yang tinggalkan harta. Sebab tu Khadijah bisneskan harta tu. Kali kedua dia kahwin, dia ada anak nama Hala. Tadi adik dia nama siapa? Hala. Anak dia pun nama Hala. Tapi suami dia yang nombor 2 pun meninggal dunia. Dan disebabkan dia ada harta yang banyak dan dia pandai buat bisnes, hantar orang dan kembangkan duit dia, ramai orang nak kahwin dengan dia. Abu Jahal, Abu Sufyan. Sebab dia ni semua businessman yang hebat, dia nak kahwin juga dengan Khadijah. Tapi Khadijah nak tak kahwin dengan dia? Tak nak. Sebab apa? Bukan. Nabi Muhammad pun orang Quraisy. Bukan. Yes, dia orang yang tak boleh dipercayai. Karakternya tak baik. Tapi kali ni dia jumpa seorang yang karakternya bercakap benar, jujur, tak pernah tipu, lemah lembut, pandai hormat. So waktu ni umur Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Tahun dia nak berkahwin dengan Nabi ni, umur Nabi berapa? 25 tahun. Umur Khadijah, kalau selalu dengar berapa tahun? 40 kan? So selalu kita dengar. Tapi yang tepat ni adalah umur Khadijah 28 tahun. Lagi tua lah. Still lagi tua, tapi 3 tahun je lagi tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dah 40 tahun, ada banyak kajian tu nanti kata, nanti dapat berapa orang anak? Nabi akan dapat berapa orang anak dengan Khadijah? 6 orang anak. So 28 lebih tepat, dan memang ada keluarga Khadijah sendiri yang merekodkan Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada usia 50-an. So kalau umur dah 40 campur dengan math nanti dia tak tally. So yang tally tu adalah umur dia 28. Tapi macam mana perkahwinan tu berlaku? Khadijah dah rasa suka. Macam mana dia nak bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak hantar lamaran berkahwin ni? Yang ni kita akan cerita minggu depan lepas kita bercuti, insya-Allah. Okey. Jadi hari ni kita cerita berapa kisah ni? Kita ada 3 kisah kita cerita. Satu, peperangan Fijar. Apa maksud Fijar tadi? Fujur, peperangan yang buruk kan? Sebab melanggar bulan haram dan tanah haram. Nabi Muhammad umur berapa waktu ni? 15 sampai umur 19 tahun lebih. Nabi tolong apa? Kutip mana bagi dekat pakcik-pakcik untuk panah. Lepas tu dah 4 tahun lebih peperangan ni dah berakhir. Berlaku pula perjanjian apa tadi? Masuk dalam Hilful Fudul di rumah Abdullah ibn Jud'an ataupun Jada'an, tak kisahlah sebut macam mana pun okey je. Disebabkan apa perjanjian tu berlaku? Sebab ada seorang lelaki datang daripada Yaman, lepas tu dia buat apa? Dia patutnya ambil duit lepas buat haji, tapi bila lepas haji dia pergi minta duit, besok, lepas tu tak
Tak ada. So dia pergi komplain, orang tak kisah, tak layan. Dia pun pergi buat announcement. Siapa pakcik Nabi yang dengar dan pergi jumpa Abdullah? Atau Muhammad. Ibn Abdul Muttalib. Lepas tu berlaku perjanjian tu, Nabi kata kalau dipanggil sekali lagi, Nabi lebih suka daripada unta merah. So lepas tu Nabi pun mula mendapat tawaran buat bisnes. Khadijah bagi offer untuk bawa barang Nabi. Berapa ratus ekor unta tadi dihantar? 700. It's a very big business. Dan Nabi bawa balik berapa kali ganda untung? 2 kali ganda. Contohnya 200,000 tu. Tapi keuntungan yang dibawa balik tu adalah 2 kali ganda. So Khadijah jumpa orang yang boleh dipercayai, bukan hanya untuk bisnes tapi untuk dijadikan suami. So nanti dia akan fikir macam mana nak hantar lamaran ni. Itu yang kita akan cerita nanti insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.